Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar Malaysia? Pagi ini bertemankan saya Dina Syafsali dan juga rakan setugas. Saya Helina Pahlavi. Apa khabar anda semua? Diharapkan anda semua berada dalam keadaan yang tenang, bahagia dan bersemangat untuk meneruskan hari ini. Okey, apa pesanan motivasi untuk pagi ini? Kalau dengan Helina biasalah kan? Okey, kalau hari ini kita bagi apa perkara yang dah berlaku, jangan kita terlalu memikirkan, dan apa perkara yang bakal berlaku, jangan juga kita runsingkan fikiran kita. Itu dia. Memang lain macam. Kalau bersama Helina mesti ada kita motivasi. Dia kena move on lah ke depan. Ya. Okey, insya-Allah kita harapkan agar kita semua berada dalam keadaan tersebut, dan kita harapkan juga suasana hari ini dalam keadaan ceria-ceria belaka. Lebih kurang hampir 10 hari lagi menjelang Hari Kebangsaan yang kita akan sambut bersama, dan saya kira semangat kibarkan Jarum Gemilang harus untuk terus dipraktikkan. Betul. Dan saya tak sabar nak nantikan apa yang menarik untuk perarakan tahun ini. Tahun ini diadakan di Putrajaya kan, dan saya kira ini adalah satu aktiviti yang mungkin kita semua boleh beramai-ramai bersama-sama turun ke dataran Putrajaya untuk bersama-sama meraihkan Hari Kemerdekaan. Kalau tahun lepas kemai meriah tahun lepas kan. Abang bomba. Ya. Tahun ni Abang Askar. Tak tahu. Pasti akan ada kejutan, so sama-sama kita nantikan. Dan kalau anda berkesempatan cuti dan sebagainya, bolehlah bawa anak-anak dan keluarga anda ke dataran Putrajaya pada 31 Ogos nanti. Betul, insya-Allah. Dan kita nak saksikan apa yang menarik seperti biasa di portal bernama.com. Kalau saya boleh dapatkan Helina untuk membawakan laporannya. Silakan. Okey, tentang semalam kalau kita lihat di Sungai Buloh ada 6 kilang yang telah pun terbakar, kilang perabot, dan kita lihat juga Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor Wan Mat Razali Wan Ismail berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 4.48 petang dan tiba di lokasi kejadian 12 minit kemudian, dan beliau berkata masa kejadian mereka telah pun menjalankan kerja pemadaman api yang sedang marak di kilang tersebut, dan setakat semalam tiada kemalangan jiwa yang dilaporkan, dan operasi tersebut melibatkan BBP daripada Sungai Buloh, Selayang dan juga Damansara. Dan kalau kita tengok kes ini, sebenarnya rumah saya dekat dengan kawasan ni, sampai malam api dia masih marak, dan diharapkanlah tiada kemalangan jiwa. Baik, ini pula berkaitan dengan pelancongan di Malaysia, di mana Taiping Bird Week tarik pelancong antarabangsa sejak 2017. Okey, Pengarah Zoo Taiping and Night Safari Dr. Muhammad Rizwan Effendi berkata antara pelancong yang datang ke acara ini adalah daripada Amerika Syarikat, United Kingdom, Kanada, India dan Timur Tengah, dan paling banyak adalah daripada Singapura. Baik, mereka kata apa yang menjadi perhatian dan pada minggu ini adalah burung hudhud, atau secara saintifiknya dikenali sebagai hoopoe, yang menjadikan Taman Tasik Taiping destinasi persinggahan untuk proses pembiakan dan akan kembali ke negara asal selepas musim sejuk berakhir. So, pusat Taman Tasik Taiping ini merupakan pusat migrasi untuk burung hudhud. Okey, dan ia akan berlangsung bermula hari ini sehinggalah 27 Ogos dan menyediakan pelbagai aktiviti. Ada pameran foto, kita ada sesi berkongsi berkaitan dengan burung, Taiping Bird Race, dan juga pameran serta jualan daripada pelbagai agensi. Baik, kita beralih ke perkembangan seterusnya, di mana konvoi Jelajah Merdeka, Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara ketiga pergi ke 3 negeri untuk menyemarakkan semangat patriotisme. Pengerusi Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara, Datuk Wan Abdul Rahim Abdullah berkata program ini adalah kerjasama daripada LKTN dan juga Jabatan Penerangan Japan, disertai oleh 14 kenderaan dari LKTN, termasuk sebuah bas yang mempunyai keseluruhan peserta sebanyak 40 peserta. Dan konvoi Jelajah Merdeka dan Kibar Jalur Gemilang ini akan bermula dari Kelantan, kemudian ke Perak dan akan berakhir di Kedah selama 3 hari dalam persinggahan di beberapa tempat, bertujuan untuk menyemai semangat patriotisme dan juga nasionalisme dalam kalangan masyarakat. Okey, jarak dia adalah 400 km. Ia memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan dan juga secara
tidak langsung program ini juga dapat memupuk semangat perpaduan tanpa mengira latar belakang agama, bangsa, warna kulit, pangkat ataupun darjat. Baik, itu saja yang dapat kita kongsikan kepada anda semua untuk hari ini, dan mungkin kita nak terus sahaja ke perkembangan ramalan cuaca dan juga bersama dengan rakan dari Bilik Berita. Saksikan. Baik, kembali semula bersama dengan kami. Pagi ini kita nak berbincang tentang isu anak-anak kita yang saban kali kita dengar baru-baru ini juga itulah berkaitan itu kanak-kanak yang telah pun didera oleh ibunya dan juga rakan kepada ibunya. Kalau saya tengok klip video tersebut juga, saya dapat bayangkanlah bagaimana perasaan anak-anak ini yang sepatutnya kehidupan mereka haruslah dimanjakan dan dididik dengan baik, rasa gembira sentiasa kalau boleh, tetapi mengalami satu keadaan yang saya kira ianya akan berlaku sehingga beliau dewasa. Kesan daripada tindakan tersebut. Betul, dan ia akan menghasilkan seorang kanak-kanak yang menginjak usia remaja yang penuh dengan trauma. Mungkin bukan sekarang, tetapi kalau kita tidak membuat apa-apa intervensi awal, kitaran ini akan berulang. Betul. So kanak-kanak ini yang didera mungkin akan mendera bila dia menginjak usia remaja dan juga dewasa. Betul. Dan untuk itu kita akan bercerita tentang isu penderaan kanak-kanak. PKK kita bersama dengan Dr. Sofian Haji Ibrahim merupakan pengarah bahagian kanak-kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat. Assalamualaikum, selamat datang, Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama dengan kami. Saya kira ini satu isu yang sering kali diperbincangkan. Walau bagaimanapun ianya tidak berkunjung tiba untuk dimuktamadkan. Kalau saya tengok statistiknya, saban tahun juga semakin meningkat laporan itu dilakukan. Apabila kes itu, laporan itu semakin meningkat, ada dua persoalan yang timbul dalam kotak fikiran saya. Ini soalan pertama saya nak tanya. Bila saya tengok saban tahun kes yang dilaporkan itu semakin meningkat, persoalannya timbul adakah masyarakat semakin peka sebab itu kes itu dibawa ke pengetahuan pihak berkuasa ataupun disebabkan kerana ketidakpekaan ibu bapa itu yang menyebabkan kes itu bertambah. Dua keadaan ini bagaimana untuk saya fahami? Okey, terima kasih Dini dan Herina. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada pihak bernama kerana menjemput JKM pada hari ini untuk membincangkan tentang isu penderaan kanak-kanak. Sebenarnya berdasarkan statistik yang kita ada memang menunjukkan bahawa peningkatan berlaku. Dan ini juga petunjuk yang yang boleh menggambarkan bahawa masyarakat peka terhadap isu kanak-kanak, terutama isu penderaan. Sebab melalui rujukan kes kita menerima isu-isu penderaan ini untuk kita buat siasatan di lapangan, untuk kita bertindak kepada isu-isu yang berbangkit di lapangan lah. Jadi petunjuk yang peningkatan ini menunjukkan bahawa masyarakat kita peka, memaklumkan kepada pihak jabatan bahawa ada isu-isu penderaan dan kita bertindak balas terhadap isu-isu di lapangan ini untuk membuat siasatan dan menempatkan kanak-kanak di tempat yang selamat lah. Baik, sebenarnya apa hak kanak-kanak di Malaysia ini? Okey, berdasarkan konvensyen mengenai hak kanak-kanak, kita di Malaysia telah meratifikasikan konvensyen ini. Ada 4 hak kanak-kanak yang perlu kita tahu. Pertama, hak untuk kelangsungan hidup atau survival, hak untuk perkembangan, hak untuk perlindungan dan hak untuk penyertaan. Jadi keempat-empat hak ini selari dengan Akta Kanak-Kanak 2001 yang mana template Akta Kanak-Kanak ini juga kita ambil daripada hasrat dan hala tuju yang diharapkan dalam konvensyen inilah, iaitu fokus kepada 4 hak yang saya sebutkan tadi. Jadi bila kita merujuk kepada hak kelangsungan hidup, ini lebih kepada keperluan asas yang perlu dipenuhi oleh setiap isi keluarga, keperluan makan minum, pakai dan tempat tinggal contohnya. Dari segi perlindungan kanak-kanak, kalau
kes kanak-kanak yang didapati didera, dianiaya ni, kita perlu menyediakan tempat yang selamat untuk melindungi mereka. Inilah peranan JKM, memberikan perlindungan kepada mangsa kanak-kanak yang didera ni dari segi penempatan yang sesuai, yang kita boleh lihat JKM respon kepada isu penderaan melalui dua kaedah. Pertama, kita letakkan di tempat selamat, dan yang kedua, kita letakkan sama ada bersama keluarga atau orang yang layak dan sesuai. Jadi ini hak perlindungan. Kita kena lindungi kanak-kanak. Hak untuk perkembangan lebih kepada menyediakan dari segi keperluan untuk kita memberikan asuhan didikan awal kanak-kanak, contohnya menghantar kanak-kanak untuk mencapai tahap semaksimum mungkin dalam pengajian di peringkat pengajian tinggi, contohnya. Inilah hak untuk perkembangan untuk setiap kanak-kanak. Dan hak untuk penyertaan, kita juga menggalakkan kanak-kanak untuk menyertai dalam platform-platform tertentu membuat keputusan yang mana berkaitan dengan hak isu-isu yang berkaitan dengan kanak-kanak. Contoh yang saya boleh berikan adalah melalui platform Majlis Perwakilan Kanak-kanak. Di Majlis Perwakilan Kanak-kanak ni kita kumpul kanak-kanak di seluruh Malaysia, ada 34 peringkat negeri, 34 orang. Mereka ni di peringkat daerah pun kita ada. Mereka ni mewakili kanak-kanak lain untuk menyuarakan pendapat mereka, untuk kita pihak kerajaan mendengar hasrat hati mereka lah. Contoh dalam merencana polisi dasar kita, biasanya kita akan panggil kanak-kanak untuk menyertai untuk terlibat sama dalam mesyuarat kebangsaan bagi kanak-kanak, contohnya yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri Pembangunan Wanita Keluarga Masyarakat. Jadi di platform tersebut, kanak-kanak boleh menyuarakan atau membentangkan kertas yang berkaitan dengan apa kehendak mereka yang telah dibincangkan di platform peringkat daerah, negeri, dan diangkat ke peringkat nasional. Ini hak yang kita berikan dan termaktub dalam konvensyen mengenai hak kanak-kanak. Okey. Ya. Kalau saya sembak di sini, daripada tahun lepas 2022, lebih kurang dalam 6,000 lebih kes penderaan kanak-kanak dilaporkan. Daripada angka tersebut, paling tinggi adalah kanak-kanak penderaan kepada isu seksual, merangkumi lebih kurang dalam 1,167 kes dilaporkan. Dan saya nak memahami tentang isu penderaan seksual ini. Apa yang seringkali anak-anak ini alami apabila berlaku penderaan seksual kepada anak-anak, dan mengapa perkara ini seringkali menjadi tumpuan utama dalam kebanyakan kes? Adakah disebabkan kerana kegagalan kefahaman ibu bapa dalam mendidik anak-anak, khususnya dalam isu pendidikan seksual, hingga menjadikan isu seksual ini sebagai tempat untuk melempiaskan kepada anak-anak ini? Berdasarkan maklumat dan analisis yang kita buat di jabatan, isu-isu penderaan, tiga kategori utama yang menjadi persoalan mangsa penderaan seksual memang tertinggi, pengabaian dan mangsa penderaan fizikal. Kalau kita lihat dalam konteks penderaan seksual ni, dia berlaku mungkin dalam keadaan sumber mahram, melibatkan ahli keluarga. Ini juga isu-isu lain juga yang kita boleh fokus. Kanak-kanak ni mengikut pasangan kekasih, dan bila berlaku sesuatu di luar kawalan ibu bapa tu, mereka terjebak dan terdorong kepada pelakuan-pelakuan yang melibatkan inilah penderaan seksual ni. Jadi kalau kita tengok dari segi analisis kita, kanak-kanak mengikut kawan adalah antara 4 faktor utama yang menyebabkan mereka terdorong kepada isu-isu penderaan seksual. Ia bukan berlaku dalam kalangan ahli keluarga saja. Kanak-kanak ni keluar bersama pasangan mereka. Di seawal umur 12, 14 tahun, 15 tahun ni, mereka keluar ke suatu tempat, contohnya mengikut kawan, dan di situlah berlakunya. Dan ada juga kes-kes yang melibatkan penderaan oleh strangers, orang yang tidak dikenali. Dan ini menyebabkan penderaan seksual tu antara menjadi penyumbang utama kepada penderaan kanak-kanak di Malaysia. Dr. Sofian, bagaimana pula dengan statistik untuk penderaan seksual daripada segi yang dilakukan oleh mereka yang dikenali? Figure yang saya boleh sediakan kemudian, tapi berdasarkan analisis kita, itu adalah juga penumbang yang besar kepada isu penderaan seksual yang mana berlaku dalam kalangan, betul, contoh sumber mahram, didera seksual oleh bapa tiri, contohnya memang berlaku. Dan sekarang kita perlu lihat kepada isu tadi, isu yang melibatkan kanak-kanak keluar dengan pasangan kekasih. Jadi ibu bapa perlu melihat, mengawal anak-anak ini supaya tidak
berlaku kejadian-kejadian yang melibatkan anak-anak ni keluar tanpa kawalan, ikut dengan siapa kan, dan perlu ambil cakna tentang di mana anak mereka berada. Jadi kalau kita tengok statistik ni, isu pendaraan ni seperti yang saya maklum tadi, ada 3 perkara utama berlaku mungkin dalam disebabkan oleh strangers tadi, orang yang tidak dikenali, berlaku disebabkan oleh kanak-kanak mengikut pasangan kasih dan berlaku dalam keluarga sendiri. Selain dalam keluarga sendiri dan kebiasaan juga disebabkan laku pemangsa itu berada dalam rumah. Dan dalam masa yang sama juga, bila pemangsa berada dalam rumah, isi yang lain kadang-kadang bukan tak tahu, tetapi disebabkan aib itu tidak mahu dinyatakan kepada pihak berkuasa. Tindakan ini akhirnya membunuh kepada masa depan mangsa tersebut. Dalam situasi begini, apakah yang sepatutnya dilakukan oleh ahli keluarga yang barangkali tahu dan sepatutnya perlu mengambil jalan keterhadapan, bukan menyorokkannya lagi? Okey, berdasarkan perundangan kita di bawah Akta Kanak-kanak 2001, memang ada peruntukan-peruntukan yang memerlukan supaya pengasuh, pegawai perubatan, ahli keluarga dan orang awam untuk melaporkan kepada pihak kerajaan, khususnya JKM, sekiranya berlaku penderaan dalam kalangan keluarga ataupun bila doktor merawat pesakit, mereka tahu bahawa penderaan berlaku, perlu dilaporkan kepada JKM. Dan sekiranya tidak dilapor, mereka boleh didenda sehingga RM2,000 dan dipenjarakan 5 tahun. So ini adalah satu indikator bahawa kita ni sangat menekankan bahawa bila berlaku penderaan, seseorang tu perlu melaporkan kepada pihak JKM, khususnya kita ada pelindung, kita ada talian kasih contohnya, boleh dilaporkan ke pejabat JKM, contohnya ke balai polis, dan memang telah ada pun perundangan di bawah contoh di bawah Akta Kanak-kanak Seksyen 27, 28, 29 dan 29A, yang mana pegawai perubatan, orang ahli keluarga, orang awam dan pengasuh perlu melaporkan kanak-kanak kalau ada berlaku isu penderaan di hadapan mereka. Baik, ini menarik tak saya, kerana saya difahamkan dulu kita ada satu program dinamakan One Stop Center, yang mana apabila satu mangsa itu ada kes dilaporkan ke hospital atau klinik, maka di situ investigation akan bermula. Betul. Dan kadang-kadang ibu bapa itu akan diasingkan. Bagaimana proses itu berlaku? OSCC ni di dalam compound ataupun di dalam hospital lah. Sekiranya berlaku penderaan, kanak-kanak akan dibawa ke OSCC ni, One Stop Crisis Center, untuk diperiksa sama ada mereka betul-betul didera secara fizikal, secara seksual. Proses ni di bawah kawalan pihak hospital, dan sekiranya berlaku penderaan, pihak hospital akan maklumkan kepada pihak JKM untuk turun ke lapangan, khususnya di hospital tadi, untuk melihat keadaan kanak-kanak. Sekiranya benar-benar kanak-kanak didera, JKM akan membuat siasatan ke lapangan di mana mungkin berlaku di rumah kejadian tersebut. Kita akan pergi ke rumah buat home visit, mendapatkan maklumat-maklumat. Mungkin perpetrator ataupun pendera tadi telah diambil oleh pihak polis. Jadi pihak jabatan kena turun ke lapangan melihat, khususnya sekiranya ada ahli keluarga yang sanggup memberi jagaan kepada anak yang didera tadi. Dan sekiranya tak ada, last resort kita ataupun penyelesaian terakhir kita menempatkan kanak-kanak di tempat selamat, atau rumah kanak-kanak. Jadi proses itu berlaku di hospital. Pihak kita ni sebagai pelindung perlu melihat tempat yang sesuai untuk penempatan kanak-kanak. Kita akan membuat laporan pelindung. Setelah selesai rawatan di hospital, kita akan bawa kanak-kanak ke mahkamah untuk mendapatkan perintah mahkamah sama ada penempatan tersebut kepada orang yang layak dan sesuai ataupun ke tempat selamat. Itu proses yang berlakulah di pihak kita dan pihak hospital. Okey, mungkin kalau daripada segi pengabaian pula, apa sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan ibu bapa ini mengabaikan anak-anak mereka? Faktor yang boleh kita lihat dalam konteks pengabaian ni, kita boleh lihat kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan tanggungjawab yang diamanahkan tidak dilaksanakan dengan sebaiknya oleh ibu bapa. Sehingga kan anak-anak ni mungkin kalau nak kata terlepas pandang, tiba-tiba anak jatuh di eskalator contoh, ketika masa melakukan sebarang aktiviti bersama keluarga. Ini faktor yang menyebabkan berlaku pengabaian
yang menyebabkan kes-kes pengabaian ni antara bentuk-bentuk penderaan yang banyak juga berlaku di Malaysia. Jadi pengabaian terhadap tanggungjawab untuk memberikan perhatian khusus kepada anak-anak mungkin terabai, tidak dilaksanakan dengan baik, jadi menyebabkan kanak-kanak terabai. Itu dia punya inilah. Okey, baik. Kita tahu bahawa kanak-kanak ini dilindungi dengan Akta Kanak-kanak 2001 dan kita juga tahu kalau anak yang dihantar ke Taska akan dilindungi oleh Akta Taska. Dan bagaimana sebenarnya kita melihat keperluan untuk kita menggubal kembali ataupun melakukan penambahbaikan kepada akta-akta yang sedia ada dalam kita mengurangkan kes penderaan kanak-kanak ini? Sebenarnya Helena, dalam konteks Akta Taska ni sebenarnya lebih kepada pendaftaran Taska. Setiap Taska ni perlu berdaftar dengan pihak JKM untuk memastikan bahawa standard minima dipatuhi. Okay. Dan di sini juga menjadi pencekuasa kepada pihak JKM sebagai pegawai diberi kuasa untuk membuat pemeriksaan sama ada compliance atau non-compliant terhadap standard yang kita tetapkan. Itu Akta Taska. Berbanding dengan Akta Kanak-kanak tadi, Akta Kanak-kanak lebih kepada protection untuk melindungi kanak-kanak yang mungkin menjadi mangsa penderaan, pengabaian. So dalam konteks Taska ni, penguatkuasaan yang kita buat, kita seperti yang diwar-warkan oleh Yang Berhormat Menteri Pemerintah Wanita Keluarga Masyarakat baru ini, kita nak strengthen balik, nak kuatkuasakan dengan lebih komprehensif dari segi pemasangan CCTV contohnya. Okay. Ini adalah satu keperluan di sesebuah Taska supaya bila berlaku sesuatu penderaan ataupun pengabaian, kita boleh melihat sendiri footage tu untuk jadikan evidence kepada pihak polis untuk pendakwaan contohnya. Ini salah satu elemen penting kepada pengusaha-pengusaha Taska yang di luar sana. Keperluan untuk mengadakan fasiliti yang sempurna yang mengikut piawaian kita perlu dipatuhi supaya kita sebenarnya di pihak keluarga mendapat perkhidmatan yang berkualiti, yang menepati kehendak anak-anak kita contohnya dari segi standard asuhan. Setiap pengasuh tu pula perlu ada kompetensinya, perlu menghadir khusus permata contohnya, yang mana sekiranya kalau dia tak kompeten untuk memberi jagaan, nak membuat asuhan kanak-kanak, dia tak tahu bagaimana nak handle kanak-kanak, ini pun menjadi satu faktor yang menyebabkan berlakunya penderaan. Okey. Dan bagaimana Jabatan Kebajikan Masyarakat ni, JKM, untuk mengawal perkara-perkara ini? Berapa kali lawatan dilakukan di pusat-pusat Taska ini? Berapa kali mereka diaudit? Berapa kali mereka saya kira macam semak imbang dilakukan oleh JKM kepada semua Taska-Taska ini? Macam mana kita nak, satu lagi, bagaimana JKM untuk mengesan Taska-Taska yang tidak berdaftar ini? Okey, dari segi pengesanan Taska tidak berdaftar, kebiasaannya Taska ni dia ada tempoh tertentu untuk mereka berdaftar, dan sekiranya expired tu, di situ kita dapat detect mereka ni belum lagi memperbarui. Itu satu contohlah bagaimana kita mendapat figure tadi. Yang kedua dari segi aduan contohnya, aduan daripada orang ramai, ibu bapa di kawasan lokaliti tu setempat, mereka tahu dengan melihat infra di situ sama ada Taska tu berdaftar ke tidak, dengan melihat kepada mungkin di pintu masuk tu dah ada satu perakuan pendaftaran Taska. Jadi ibu bapa boleh memaklumkan kepada pihak kita jika sesebuah Taska tu tidak berdaftar. Dan kita juga menerima aduan daripada pelbagai pihak, khususnya melalui talian kasih 15999 dan juga pelbagai channel ataupun saluran media email, contohnya media sosial. Di situ kita mendapat tahu sekiranya Taska itu tidak terdaftar melalui siasatan. Kita turun padang, membuat semak pemeriksaan di Taska tu, di premis tu, bahawa mereka tidak berdaftar. So, figure ni ataupun statistik kita peroleh melalui
tindakan penguatkuasaan yang kita laksanakan di lapangan. Baik. Banyak lagi sebenarnya soalan kita nak tanyakan kerana saya kira isu ni isu besar yang perlu untuk kita analisis lebih mendalam lagi, khususnya peranan juga masyarakat yang perlu diambil walau bagaimanapun. Kita masa terhad sedikit. Tetapi insyaAllah kita akan bersama lagi nanti di kemudian hari dalam membicarakan tentang isu kanak-kanak ini yang saya kira perlu sentiasa diperbincangkan dari semasa ke semasa supaya masyarakat lebih peka dan ibu bapa juga akan lebih berhati-hati dalam menjaga dan mendidik anak-anak ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Sofian Haji Ibrahim, Pengarah Bahagian Kanak-kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat. Selepas ini kita akan saksikan pula berkaitan tentang satu VT iaitu tentang masalah alternatif, iaitu masalah apa ni? Masalah tombong. Tak tahu apa kan? Jom sama-sama kita saksikan. Jom. Spa atau pusat urutan dengan wanita ibarat berpisah tiada. Jika tidak ke spa, pastinya kita boleh lakukan sendiri atau mengupah orang berkenaan datang ke rumah bagi mendapatkan khidmat urutan. Urutan badan bukan sekadar memanjakan diri untuk rileks minda dan tubuh, namun ia memberi 1001 manfaat buat kesihatan tubuh badan. Setiap orang mempunyai teknik urutan yang berbeza bergantung pada kepakaran masing-masing. Segalanya dalam memastikan kelegaan dan ia memberi kesihatan yang lebih baik. Urutan ni dapat melegakan stres melalui sentuhan terapis tadi, melegakan otot-otot badan kita, dan terutamanya ya untuk orang perempuan bagus sangat dari segi menjaga kesihatan kawasan peranakan mereka. Dan juga berurut ni dia dapat mengurangkan anxiety. Apabila kita selalu mengurut badan, dia akan melegakan banyak perkara-perkara. Jadi bila anda membenarkan badan anda untuk berurut satu badan daripada kepala hingga ke kaki, insya-Allah dia dapat membantu dari segi melegakan banyak masalah-masalah kesihatan kita. Kalau anda sentiasa melakukan urutan badan, dia akan memudahkan juga sistem penghadaman kita. Mudah nak pergi tandas. Orang perempuan ramai mengalami masalah-masalah sembelit ni, dan kawasan perut itulah kita akan bantu, kita lancarkan kawasan itu, insya-Allah sihat badan insya-Allah. Ramai wanita tidak menyedari bahawa mereka ada mengalami masalah peranakan jatuh, prolaps atau tombong, sehinggalah mereka berasa kurang selesa atau sakit di bahagian bawah ataupun dengan cara lain mengesannya dengan mendapatkan khidmat urutan. Antara tanda-tanda kawasan rahim kita, orang sekarang ni banyak kena tombong ataupun peranakan jatuh. Sama ada anak dara ataupun mereka yang sudah berumah tangga. Sakit di bahagian pinggang, di bahagian belakang, sakit di bahagian pelvic kita, dan juga ada sesuatu yang seakan-akan nak keluar daripada bahagian vagina kita. Dan itu antara tanda-tanda awal yang kita kena titik beratkan. Kena cepat-cepat cari juruterapis ataupun tukang urut sebelum ia melarat. Tidak perlu berasa malu jika anda mempunyai masalah ini. Dapatkan khidmat urutan atau berjumpa dengan doktor bagi mendapatkan rawatan kesihatan. Apabila mereka melahirkan anak, ramai yang tidak menjaga badan mereka dengan sempurna. Kadang-kadang kita kena percaya juga ya, tradisi-tradisi nenek moyang kita bahawa badan kita ni orang kata nak pakai lama. Jika ia dibiarkan tanpa rawatan, lama-kelamaan ia menjadi semakin teruk, seperti berair, luka dan berbau, sehingga perlu kepada pembedahan. Ini boleh menjejaskan hubungan seksual sesama suami isteri dan kesihatan tubuh. Ia juga menyebabkan wanita tersebut kurang keyakinan diri. Kita hari ini memang nak cerita pasal kanak-kanak. Kalau boleh saya cakap penerbit dah. Boleh tak kita bawa host kanak-kanak? Betul. Perlu. Hari kanak-kanak nanti. Okey, boleh. InsyaAllah. Host take note. Okey, alright. Hari ini kita bercakap sekali lagi berkaitan isu kanak-kanak. Tadi baru kita sebut isu penderaan. Satu sisi yang perlu untuk kita ambil perhatian. Dan kali ini satu lagi sisi untuk kita melihat bagaimana untuk mengembangkan bakat kanak-kanak ini ataupun anak-anak kita ini melalui Festival Sastera Kanak-kanak yang memupuk semangat perpaduan. Betul. Dengan itu kita bersama dengan tetamu kita, Puan Hasnida Jakeri, Timbalan Pengarah Bahagian Pinjaman Perpustakaan Negara Malaysia, untuk bersama-sama membincangkan tentang Festival Sastera Kanak-kanak. Terima kasih Puan kerana sudi bersama dengan kami. Terima kasih sudi menjemput kami ke sini. Okey, kita kalau boleh nak bawa apa ni, membandel sikit buku kan. Saya baru nak tanya soal cepu mas dekat ni. Helena, pagi tadi baca buku apa? Pagi tadi baca buku TikTok.
Baik, Puan, kita nak tanya kepada Puan tentang ringkasan tentang Festival Sastra Kanak-Kanak ini. Okey, Festival Sastra Kanak-Kanak ni merupakan signature program Perpustakaan Negara Malaysia. Actually, Festival Sastra Kanak-Kanak ni bermula seawal tahun 2012. Okey, 2012 bawa ke 2014 dan kali terakhir kita anjurkan adalah pada tahun 2019. Because of pandemic, kita terpaksa berhenti seketika untuk mengadakan program-program yang membabitkan orang awam. So 2023 kita adakan semula Festival Sastra Kanak-Kanak yang kali terakhir kita adakan pada 2019 lah. Festival Sastra Kanak-Kanak ni tema dia berbeza setiap tahun. Kita tak bawa tema yang sama. Kalau 2019 kita bawa tema jelajah dunia melalui membaca. So tahun ini 2023 kita bawa tema cerita kita warisan kita. Okey, ini satu program yang cukup menarik dan ianya saya kira akan menarik minat kepada anak-anak kita. Dan dalam konteks ini saya nak tahu tentang siapakah sasaran untuk program ini berlangsung. Yang mana saya nak tahu jugalah adakah ianya hanya melibatkan secara general ataupun secara spesifik kepada golongan tertentu, kanak-kanak tertentu. Okey, untuk tahun 2023 bila kita bawakan tema cerita kita warisan kita, fokus kita sebenarnya tidak hanya kepada kanak-kanak. Kalau kita tengok tajuk dia, Festival Sastra Kanak-Kanak, secara umum kita tengok mungkin program ni kita fokus kepada kanak. Tapi sebenarnya tidak. Fokus kita kanak-kanak tu of course pasti. Dan sebenarnya kita fokus juga kepada golongan-golongan yang terlibat surrounding kanak-kanak ini. Contoh ibu bapa dia lah. Betul. Contoh ibu bapa. Guru-guru. That's why di Festival Sastra Kanak-Kanak yang akan berlangsung pada 23 dan 24 Ogos ini, iaitu hari Rabu ni lah. Rabu dan Khamis ni. So kita memang sediakan aktiviti yang melibatkan golongan-golongan sasaran kita ni. Kanak-kanak, ibu bapa, tenaga pengajar. Dan kenapa kita babitkan mereka-mereka ini? Sebab bila kita sebut sastra kanak-kanak, mungkin kanak-kanak tu terlalu, orang kata, masih kecil untuk mengetahui atau mendalami apa itu sastra kanak-kanak. Jadi, kita fokuskan juga kepada ibu bapa dan guru-guru itu sendiri untuk memberi pendedahan yang lebih luas apa itu sastra kanak-kanak yang sebenarnya. Okey, itu soalan terusnya. Apa sebenarnya sastra kanak-kanak ini untuk dipahami? Okey, sastra kanak-kanak ini merupakan bidang-bidang yang sebenarnya kita nak mencetuskan atau mengembangkan kreativiti kanak-kanak. Sebenarnya sastra ini satu melibatkan kreativiti. Betul. Okey. Dia banyak melibatkan penulisan, penceritaan dan banyak lagi lah. Jadinya kita ambil perkara-perkara ini untuk kita terapkan dalam Festival Sastra Kanak-Kanak itu nanti. Okey, dan tema tahun ini cerita kita warisan kita. Betul. Apa keunikan untuk penganjuran untuk tahun ini? Okey, kenapa kita pilih cerita kita warisan kita? Because Festival Kanak-Kanak pada tahun 2023 ini berlangsung pada bulan Ogos. Dan kita tahu Ogos adalah bulan kemerdekaan. Jadinya cerita kita warisan kita ni kita nak terapkan bagaimana cerita yang menjadi warisan kita dulu, kita tarik semula, kita bawa semula ke zaman ini 2023. Sebagai contoh, kalau kita ingat dulu-dulu masa zaman kita kecil-kecil ada cerita awang kenit lah, ada cerita burung gagak yang masukkan batu dalam botol kan. Yang tu. Masa pertandingan cerita pasal tu kan. Okey. Dan macam mana cerita-cerita ini kita suntik sebagai elemen perpaduan di kalangan masyarakat. Dan elemen perpaduan sebenarnya kita nak terapkan dari kanak-kanak. Bukan kita nak tunggu dewasa baru kita nak terapkan elemen perpaduan tu. Jadi kita gunakan penceritaan untuk jadi sebagai salah satu medium dan elemen untuk perpaduan di kalangan masyarakat. Okey, untuk program ini yang dilangsungkan 23-24, 2 hari, mungkin nak ceritakan tentang apakah pengisiannya dan pada waktu bila waktu untuk program kemuncak yang akan berlangsung. Okey. Seperti yang saya maklumkan tadi, program kita akan berlangsung pada 23 dan 24 Ogos, iaitu pada hari Rabu dan hari Khamis ini. Perasmian adalah pada 23 Ogos, iaitu hari Rabu, akan dirasmikan oleh Yang Berbahagia Datuk KSU Kementerian Perpaduan Malaysia lah.
untuk 2 hari itu kita akan penuhkan dengan pelbagai aktiviti. Ada pameran, ada jualan, ada aktiviti didik hibur kepada kanak-kanak, ada juga bengkel yang melibatkan tenaga-tenaga pengajar untuk pendidikan awal kanak-kanak. Dan saya bagi contoh, untuk 2 hari ini kita akan ada 10 sesi bercerita dari pencerita-pencerita profesional yang kita pilih di seluruh Malaysia untuk adakan sesi bercerita dengan kanak-kanak. Mereka-mereka ini, pencerita-pencerita profesional ni, dia bukan duduk dan bercerita atau baca buku. Diorang ni datang dengan prop masing-masing, ikut kepada cerita apa yang dia nak sampaikan. Sebagai contoh, ada pencerita ni nak cerita macam mana nak jaga alam sekitar. Dia akan bawa prop sampah, dia akan bawa prop tong sampah. So, keadaan ini saya rasa akan lebih menarik minat lah untuk kanak-kanak itu fokus kepada aktiviti tersebut. Selain tu, kita ada juga aktiviti DIY. Kenapa kita pilih aktiviti DIY? Sebab kita nak mengembangkan minda kanak-kanak. Kita minta kanak-kanak tu sendiri yang buat bersama-sama dengan tenaga-tenaga pengajar yang kita dah tetapkan lah. Dan untuk guru-guru atau tenaga pengajar di peringkat pendidikan awal kanak-kanak ni, kita akan adakan satu bengkel teknik bercerita kepada guru-guru tadika. Dan kita fokuskan kepada guru-guru tadika kemas dan guru-guru tadika perpaduan di bawah Jabatan Perpaduan Negara. So, mereka-mereka ini kita akan ajar teknik bercerita yang lebih, orang kata, komprehensif untuk macam mana nak menarik minat kanak-kanak di awal usia ni untuk seronok datang ke sekolah. Macam tu. Okey. Dan kita nak faham juga aktiviti-aktiviti ini, adakah ia sesuai untuk semua kanak-kanak, termasuk kanak-kanak yang berkelainan upaya ni? Okey. Sebenarnya untuk sesi bercerita tu nanti kita akan sediakan juga penterjemah bahasa isyarat. Okey. Untuk kita, maknanya golongan-golongan yang kurang upaya ini kita tidak ketepikan. So kita masih mencari kaedah bagaimana kita boleh support juga golongan-golongan yang macam ni. Okey, pastinya yang sedang mendengarkan ini nak datanglah berkunjung untuk program kali ini. Mungkin berkongsikan kepada kita di mana tempatnya dan pada jam berapa mereka boleh bermula berkampung untuk kalau datang boleh kongsikan juga ini. mana mereka nak dapat jadual tentang aktiviti yang akan dianjurkan ini. Okey, pada 23 dan 24 Ogos ini, orang ramai, kanak-kanak, parent, semua dijemput untuk datang ke Perpustakaan Negara seawal jam 10 pagi, kita dah mula, sehingga jam 5 petang. So, untuk 2 hari ini, 23 dan 24 Ogos nanti, mulai jam 10 pagi hingga 5 petang ni, kita akan full lah dengan aktiviti. Aktiviti kita akan berlangsung di Perpustakaan Kanak-kanak kita, di Perpustakaan Negara Malaysia dan juga di sekitar premis PNM. So maknanya aktiviti itu tidak sahaja bertumpu di Perpustakaan Kanak-kanak. Di sekitar premis juga kita akan ada juga aktiviti kanak-kanak. Tapi kan persoalan saya, kenapa dibuat pada hari Rabu dan Khamis? Kenapa bukan Sabtu dan Ahad? Sebab Sabtu Ahad ni cuti sekolah kan? Betul. Kenapa? Sebab kita nak bagi sekolah-sekolah ni, kalau hari Sabtu dan Ahad, pelajar-pelajar sekolah ni tak boleh datang. Maknanya dia ni rombongan sekolah akan datang pada hari bersekolah. That's why kita pilih hari Rabu dan Khamis untuk adakan program kita lah. Okey. Alright. Ini juga bagi mereka yang berminat nak datang, kalau kita dapat saksikan antara VT yang boleh kita saksikan bagaimana situasi yang berlangsung, dan mungkin ada yang tidak tahu di manakah ini ada jadual. Ini ada jadualnya. Jadualnya anda boleh dapatkan. Barangkali mungkin anda nak pergi kepada satu tempat tertentu, program tertentu, anda boleh dapatkan jadual ini. Dan untuk Perpustakaan Negara ni, saya juga nak galakkan anda, kalau nak hadir yang bukan datang dengan rombongan sekolah barangkali, dengan ibu bapa, mungkin boleh datang menggunakan pengangkutan awam. Ini salah satu alternatif ataupun inisiatif yang boleh dilakukan kepada anda untuk hadir. Dan bagi mereka ataupun ibu bapa yang mahu hadir, mungkin mereka buat jangkaan yang mungkin mereka boleh berikan bagi program ini. Apakah jangkaan yang akan ditawarkan kepada ibu bapa dan juga anak-anak ini apabila mereka hadir dalam program ini? Okey, kepada ibu bapa yang nak bawa anak-anak, kita insya-Allah anak-anak akan dapat sesuatu yang baru, akan dapat pengalaman yang menarik
dengan menyertai semua aktiviti yang kita adakan. So untuk maklumat lanjut, ibu bapa atau orang ramai boleh dapatkan di website kita www.pnm.gov.my atau ke laman media sosial Perpustakaan Negara Malaysia lah. Di sana kita akan update dari semasa ke semasa apa aktiviti yang akan berlangsung sepanjang 2 hari nantilah. Okey, masuk percuma kan? Percuma. Okay. InsyaAllah percuma. Ada hadiah tak? Okey, bila sebut pasal hadiah, sebenarnya mulai 1 Julai yang lepas, kita adakan 2 pertandingan. Iaitu pertandingan bercerita secara online dan pertandingan menulis sajak. So 2 pertandingan ini kita adakan secara online. Kenapa kita adakan secara online? Actually semua orang tahu Perpustakaan Negara premis dia berada di Kuala Lumpur, di tengah-tengah ibu kota. So macam mana kami nak libatkan kanak-kanak atau yang berminat untuk join juga yang jauh, Nun di utara, Nun di selatan. Jadi kita ambil inisiatif adakan pertandingan secara online. So pertandingan ini kita buka kepada anak-anak yang berusia 7 hingga 12 tahun. So untuk yang pertandingan bercerita tadi tu, mereka hantar pertandingan secara online, hantar video kepada kita untuk kita nilaikan, dan ada hadiah istimewa. Memang ada hadiah istimewa, dan untuk yang bersajak tu dihantar kepada kita dan kita buat penilaian lah. So memang terbuka kepada seluruh kanak-kanak di Malaysia. Seronoknya dengan kanak sebab ni. kita nak bawa perpustakaan kanak-kanak tu ke serata Malaysia. Kita tak mampu nak bawa sebab premis kita memang di sini, kan. Jadinya kita guna kaedah online ni untuk libatkan semua kanak-kanak di Malaysia ni. Baik. Okay, baik, Puan. Kalau kita pakai semangat yang sama itu, bagaimana kita nak bagi apa lagi aktiviti yang Perpustakaan Negara sediakan untuk kanak-kanak selain daripada FSK ini sepanjang tahun? Okey, sebenarnya kalau ada yang perasan lah kan. Okey, setiap kali cuti sekolah yang panjang, kami di Perpustakaan Negara, khasnya Perpustakaan Kanak-kanak, ada menyediakan program Riang Ria Cuti Sekolah. Di mana sepanjang cuti sekolah tu, bukan setiap hari, tapi ada hari-hari yang tertentu, kita akan adakan aktiviti untuk kanak-kanak ni. Macam yang saya sebutkan tadi, ada juga aktiviti kita, kebanyakannya kita adakan di Perpustakaan Kanak-kanak, di premis kita. Tapi untuk kita anak-anak di seluruh Malaysia, kita juga ada program yang kita buat live. Okey. Melalui channel YouTube Perpustakaan Negara Malaysia lah. So adik-adik ini boleh terlibat dengan melalui kita punya live rancangan live ni lah. Okey, baik. Ini untuk ibu bapa yang barangkali tak ada aktiviti di mana-mana dan nak bawa anak, ataupun mungkin ada aktiviti tapi nak dahulukan dulu aktiviti ini. Kerana ia satu aktiviti yang cukup menarik. Saya bagi peluang kepada Puan untuk nyatakan kepada ibu bapa mengapa mereka perlu hadir, dan jemputlah ramai-ramai untuk hadir ke Perpustakaan Negara bagi memeriahkan program yang akan dianjurkan ini. Okey, kepada seluruh ibu bapa di Malaysia, terutama yang berada di sekitar Lembah Kelang. Okey, jemput datang ke Perpustakaan Negara Malaysia pada 23 dan 24 Ogos ini. Kami janjikan aktiviti yang menarik, yang fun kepada anak-anak kita. Dan bukan saja anak-anak kita, ibu bapa juga boleh have fun dengan aktiviti-aktiviti yang akan kita adakan. Baik, InsyaAllah. InsyaAllah kita doakan juga agar program ini berjaya dengan jayanya, iaitu Festival Sastra Kanak-kanak. Balik semula lah je kanak-kanak. Tak fikir masalah payahlah. lain. Pergi bertengah bercerita, dapat hadiah. Move forward kan, saya dah cakap. Apa yang dah berlaku kat belakang jangan pandang. Baik, saya move forward ke depan. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Puan Hasnida Zakaria, merupakan Timbalan Pengarah Bahagian Pinjaman Perpustakaan Negara Malaysia, atas perkongsian saya kira cukup baik, dan kita doakan agar program ini berjaya. InsyaAllah. Moga-moga. Betul. Baik, selepas ini kita nak sambung lagi perbincangan kita dalam satu program khas, iaitu tentang analisis berkaitan tentang pesawat yang baru sahaja nahas yang berlaku. Kita akan analisis secara lebih mendalam lagi tentang perkara tersebut untuk memahami secara lebih mendalam tentang mengapa ianya berlaku dan apakah seterusnya bagi memastikan keselamatan pesawat akan terus dipertingkatkan. Semuanya selepas ini dalam Apa Khabar Malaysia. Anda semua jangan ke mana-mana. Senyum segar di pagi hari.